kelas 2 dan 3 Biologi SPM 2021 pada hari ini. Untuk makluman, seramai 83 orang pelajar tingkatan 5 yang akan menduduki kertas biologi untuk SPM 2021 di MRSM Gerik. Sebelum memulakan program, saya ingin menjemput Ahmad Haziq untuk memimpin bacaan doa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih kepada Ahmad Haziq kerana memimpin bacaan doa. Sekarang saya ingin memperkenalkan penceramah kita pada hari ini dan pembahagian slot. Nama beliau ialah Izzat Anwari bin Hasni dan beliau berkhidmat sebagai Guru Biologi di SMK Taman Sejahtera Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Antara penglibatan dan sumbangan beliau ialah beliau merupakan Guru Biologi SPM bermula 2009 hingga kini. Beliau juga merupakan pemeriksa kertas biologi SPM bermula 2014 hingga kini. Beliau merupakan jurulatih utama Hebat Sains Kebangsaan, jurulatih utama pakar modul teknologi hijau Sekolah Menengah dan jurulatih utama Biologi Negeri Pulau Pinang. Untuk pembahagian slot, bermula 8.30 pagi sehingga 10 pagi, bengkel teknik kertas 2 akan dijalankan serta dipantau oleh Madam Safira. Rehat akan bermula pada pukul 10 hingga 11 pagi. Kemudian slot diteruskan lagi bagi bengkel teknik kertas 2 dan dipantau oleh Miss Azwani. Rehat selama 1 jam dan slot terakhir pada pukul 2 hingga 3.30 petang dan akan dipantau oleh Madam Safira. Diharapkan agar semua pelajar dapat memberikan tumpuan yang penuh sepanjang sesi bengkel teknik berlangsung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum tu cikgu nak tanya, adakah suara cikgu jelas? Jelas cikgu, jelas. Jelas cikgu. Jelas. Terima kasih. Tadi ada isu teknikal sikit. Memang sejak seminggu ni laptop cikgu dia buat high sikit. Baru 2 tahun laptop ni dia buat high dah. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada hari ini dalam slot teknik menjawab biologi SPM kertas 2. Petang nanti kita akan buat kertas 3 pula. Pertama sekali cikgu ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Safira atas jemputan pada hari ini. Disebabkan pandemik COVID-19 ni kita terpaksa buat secara dalam talian lah. Tapi cikgu harapkan apa yang cikgu sampaikan ini dapat diambil iktibar lah, diambil peringatan kepada semua student lah. Pagi ni tak ada rakaman kan? Ada rakaman? Ada sebab pakai email apa? Pakai email Gmail. Kalau pakai yang G Suite ni dia boleh rakam lah. Tapi tak apa. Ada cikgu Izzat, ada saya rakam. Okay. Alright. Okay, jadi sepanjang kita punya slot pada pagi ini sampai petang nanti, jika sepanjang cikgu berkongsi ilmu dan juga pengalaman, jika ada sebarang soalan boleh ditanya di ruangan komen, dan cikgu akan buka ruangan komen lah. Cikgu akan selalu tengok kat situ. Jika ada pertanyaan cikgu akan baca dan cikgu akan terus jawab. Tak perlu tunggu hingga habis slot tu, sebab kalau kita tengok tu dia memang sekejap kan, sejam setengah memang cepat lah. Cikgu cuba untuk menepati masa tu, untuk kita bagi mempercepatkan masa ikut jadual seperti yang dirancang. Namun jika ada persoalan jangan segan silu untuk bertanya. Okey.
Jadi cuba share screen dulu. Okay. So untuk pagi ni kita akan melihat kepada kertas 2 secara umumnya lah, secara umumnya. Walaupun secara umum tapi dia agak detail untuk kertas 2 ni. Kemudian nanti slot pukul 11 tu kita akan tengok dengan lebih mendalam soalan esei. Soalan esei memang saya cikgu buat satu slot yang khas sebab soalan esei ni yang ramai calon hilang markah disebabkan ada beberapa isu lah. Jadi sebab tu dia ada satu slot khas untuk soalan esei. Tapi kalau macam untuk pagi ni modul satu yang fundamental technical ni dia dah merangkumi soalan struktur dan soalan esei sebenarnya. Cuma nanti pada soalan kedua tu kita nak tengok dengan lebih mendalam soalan esei ni macam mana. Okey. Jadi untuk pagi ni macam biasa mana-mana slot pun cikgu akan tanya sebenarnya student kita ni bila dia belajar ni apa tujuan dia belajar. Itu memang soalan yang pertama yang cikgu akan tanya lah. Boleh tak jawab dekat ruangan komen. Kenapa kita belajar? Apa tujuan kita belajar? Especially Bayu lah sebab pagi ni kita nak tengok apa teknik biologi kan. Kenapa belajar biologi? Kenapa kita belajar secara umum dan kenapa kita belajar biologi? Boleh tulis di ruangan komen, boleh cikgu nak baca. Nak dengar jugalah, nak tengok juga feedback daripada pelajar-pelajar MRSM Greek ni. Untuk menyumbang kepada masyarakat, Hadi, terima kasih Hadi. Memang dia punya azam dia tu untuk menyumbang kepada masyarakat. Ulia Amal kata boleh bantu negara. Kira dia punya tujuan belajar ni semua tinggi-tinggi ni. Semua nak membantu negara, nak menyumbang kepada masyarakat. Okey. Yang lain-lain ada lagi apa tujuan kita belajar? Belajar sampai tingkatan 5 sampai 7 tahun belajar apa tujuan sebenarnya. Okey. Yang lain-lain ada untuk capai cita-cita ya. Kita semua ada cita-cita. Kita nak capai cita-cita tu sebab tu kita belajar. Cuma cikgu tak ada cita-cita main-main banyak dulu kan. Bila dah tingkatan 5 tu baru nampak sikit lah. Nak jadi orang yang berjaya, nak berjaya dalam hidup ya. Okey. Jadi kebanyakan jawapan tu memang kita nak kejayaan, kita nak cita, kita nak menyumbang. Itu jawapan standard lah, itu jawapan skema jawapan. Itu adalah skema jawapan. Tapi realitinya kita tengok hari ni ramai orang yang belajar, orang yang berpendidikan tinggi terutamanya, dia tak menyumbang kepada masyarakat. Orang yang pendidikan tinggi dia tak menaikkan nama negara. Dia tak bantu negara. Dapat beasiswa belajar luar negara, tak balik negara. Dia stay di luar negara. Sedangkan yang dia dapat beasiswa itu adalah duit rakyat. Itu adalah duit cukai yang diberi. Sepatutnya dia balik ke negara, dia sumbang. Memang di negara kita ni mungkin dari segi peluang pekerjaan itu tak banyak seperti di luar negara. Tetapi apa yang kita kena sumbangkan? Cikgu sendiri dulu di universiti, cikgu dapat beasiswa KPM, beasiswa Kementerian Pendidikan. Dan memang cikgu masa tu 4 tahun je ada punya kontrak. Tapi fikir balik still jadi cikgu lah. Sebab nampak kena jiwa. Jadi sebenarnya tujuan belajar tu banyak lah. Tapi yang paling ultimate dia adalah tujuan kita belajar untuk menjadi manusia yang baik. Itu tujuan last sekali, ultimate, yang paling last sekali. Belajar apa sekalipun, belajar biologi ke fisika, biokimia ke, semua tujuannya menjadi manusia yang baik. Kita belajar untuk mendapatkan ilmu. Tujuan kita belajar untuk mendapatkan ilmu. Itu tujuan utama. Bila kita dapat ilmu, kita kena amal. Belajar biologi tapi buang sampah merata-rata. Pelajar biologi tapi dia adalah orang yang menyumbang pelepasan karbon dioksida paling banyak di udara. Itu bukan tujuan pendidikan, Kementerian Pendidikan bagi pendidikan kepada setiap orang pelajar tu tak. Tujuannya nak dapat ilmu dan kita amalkan ilmu tu. Dia pelajar biologi tapi buang sampah merata-rata. Dia tak rasa bersalah buang sampah merata-rata tu, tak rasa menyumbang kepada pencemaran. Sedangkan dia belajar biologi. Dan last sekali dia nak jadi berakhlak lah.
apa saja pekerjaan, jadi cikgu Bayu ke, jadi doktor ke, jadi pegawai perhutanan ke, jadi penjaga zoo ke, jadi peniaga burger ke, apa sahaja pekerjaan itu semua adalah rezeki. Tapi apa yang dia belajar tu dia akan bawa sampai bila-bila. Jadi sepatutnya ilmu tu menjadikan dia insaf. Dia belajar tentang pencemaran alam, dia belajar tentang greenhouse effect. Tapi dia orang yang paling banyak melepaskan karbon dioksida kat udara. Itu tak sepatutnya berlaku pada pelajar biologi. Itu mukadimah lah. Kemudian apabila kita belajar, dia mesti ada peperiksaan. Mana-mana pembelajaran dia mesti ada peperiksaan. Sama ada formal ataupun tidak formal. Sama juga macam biologi ni. Dia ada peperiksaan. Okay. Peperiksaan tak formal contohnya macam kalau macam kita mengaji Iqra, mengaji Al-Quran. Dia ada tasmik. Maksudnya kita test seorang-seorang dia punya Fatihah dia okey tak? Itu juga peperiksaan secara tak formal. Tapi ada peperiksaan formal yang dia perlu tak boleh tiru, dia mesti ada masa tertentu, dia masuk dewan sekian-sekian, jadi itu formal. Jadi apa tujuan peperiksaan? Tujuan peperiksaan ialah sebenarnya nak menilai kefahaman, itu saja. Kita bukan tujuan peperiksaan ni kita nak bezakan pelajar yang tak pandai dengan pandai, tak. Itu memang dah jadi norma lah. Bila nampak peperiksaan ni, okey, kita bezakan pandai tak pandai. Dia sebenarnya peperiksaan ni hanya nak menilai kefahaman. Peperiksaan ni dia bukan terus peperiksaan. Dia ada beberapa proses. Dia bermula dengan latihan. Okey, dia bermula dengan latihan. Lepas latihan dia ada ujian. Lepas ujian baru dia ada peperiksaan. Mana pernah kita terus dapat ambil peperiksaan SPM tanpa kita melalui proses latihan dalam kelas, ujian percubaan, kemudian baru ada peperiksaan sebenar. Semua itu untuk test kita punya kefahaman. Jadi sepatutnya masa peperiksaan tu kita dah betul-betul faham sebab kita dah lalui latihan dan juga ujian. Jadi bila kita dah faham dan apa result yang kita dapat tu, itu menunjukkan potensi. Itu menunjukkan potensi. Kadang-kadang orang tu dia rasa saya faham biologi, tapi bila buat ujian dia punya biologi dia tak exam dia markah biologi dia tak berapa tinggi. Maksudnya dia tidak ada potensi dalam biologi. Maksud tak ada potensi ni bukan dia tak pandai, tak. Dia ada kecenderungan di bidang yang lain. Mungkin fizik dia tinggi tapi bio dia tak tinggi. Jadi kita jangan nampak peperiksaan ni macam kena skor semua. Memanglah kena skor semua. Tetapi itu menunjukkan potensi kita. Cikgu sendiri SPM dulu kimia dengan bio A, fizik B, fizik je B. Jadi potensi cikgu tak nampak kepada fizik. Walaupun fizik ni pengiraan, math. Math cikgu A, math A, bio A, kimia A, fizik B. Tu pelik tu, fizik B tapi math A. Kadang-kadang benda macam tu kita tak dapat nak gambar rupanya okey. Potensi cikgu lebih kepada bio. Jadi cikgu sambung matrikulasi pun ambil dalam bidang hayat. Jadi kita kena betulkan mindsetting. Kita belajar untuk apa dan peperiksaan untuk apa. Dan ya, memang kita buat teknik menjawab ni, sebenarnya tujuan teknik menjawab ni ialah untuk kita tak nak rugi potensi pelajar yang pandai. Dia pandai, dia faham apa yang cikgu ajar, tapi bila masuk dalam peperiksaan dia tak boleh jawab. Yang itu yang kita rasa rugi potensi lah. Sepatutnya pelajar ni dia boleh jadi mungkin aset yang besar pada negara. Jadi doktor ke, jadi ahli biologi yang menyumbang pada negara ke. Jadi sebab tu adanya teknik menjawab. Tak ada teknik menjawab tak boleh ke? Boleh, tidak ada masalah. Cuma dia nak score highest mark as possible tu susah sikit. Sebab teknik menjawab ni dia berkaitan dengan komunikasi. Itu sahaja masalah utama dalam menjawab soalan. Masalah komunikasi. Okay. Masalah komunikasi ni dia ada dua. Pertama, calon yang baca soalan, dia tak memahami apa kehendak soalan. Itu masalah komunikasi yang pertama. Calon baca soalan tapi dia tak faham soalan ni nak apa. Yang itu kita nak elakkan masalah komunikasi tu. Yang kedua, calon menulis jawapan. Tetapi apabila pemeriksa baca jawapan calon, pemeriksa tak faham apa yang dimaksudkan oleh calon dalam jawapan tu. Ini pun kita nak elak juga masalah komunikasi yang kedua ni. Kita nak elak daripada bila pemeriksa baca jawapan calon, pemeriksa tak faham apa benda tulis ni. Itu pun masalah komunikasi. Jadi ada dua. Masalah komunikasi, calon tak faham kehendak soalan, dan yang kedua,
masalah komunikasi, pemeriksa tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh calon dalam jawapan dia. Jadi untuk teknik menjawab ni, itu yang kita nak atasi benda tu. Okey. Jadi kalau kita lihat dalam peperiksaan dia ada dua kunci. Dia ada dua kunci yang paling penting. Iaitu yang pertama, dalam peperiksaan kita nak maksimum markah. Sebab tu setiap peperiksaan dia ada markah. Nak ambil lesen pun dia ada markah kan. Dia ada ujian betul ujian komputer kan. Minimum 41. Kalau 40, maksud 41 42. Tak ingat kan. Maksudnya per 50 tu. Kalau 40 border. Kalau dia kata dulu 41 dapat 40. Satu lagi lah. Dia dikira gagal terus. Maksudnya dia ada border tu. Jadi kita tak maulah skor betul-betul cukup border tak. Kita nak skor as maximum as possible. Kita nak skor markah yang paling maksimum kita boleh dapat. So untuk paper biology ni dia ada 3 paper 1, paper 2, paper 3. Paper 1 tu senang lah, paper 1 senang. Paper 2, paper 3 ni yang jadi masalah ni. Kalau soalan biologi, peperiksaan biologi dibuat secara oral, dibuat secara ujian lisan, cikgu rasa ramai pelajar dapat A. Ujian lisan senang sangat. Tapi bila dia buat secara bertulis, yang itu yang menjadi masalah. Kenapa masalah? Sebab dia timbul tadi dua masalah komunikasi tu. Calon tak faham soalan, kehendak soalan, pemeriksa tak faham apa yang ditulis ataupun dimaksudkan oleh calon dalam jawapan. Yang itu yang timbul. Jadi kita nak, bila kita buat peperiksaan, kita nak maksimum markah. Dan jangan lupa dalam peperiksaan dia ada masa. Kita tak boleh kadang-kadang nombor 2 ni yang kadang kita tak fokus sangat. Kita tak rancang masa. Especially amali. Nanti untuk yang 2021 ni dia ada amali. Amali dia punya masa dia sangat crucial, dia sangat kritikal. Sebab fizik, biokimia kita buat serentak dalam masa amali tu dalam masa 2 jam 15 minit ke 2 jam setengah. Maksudnya 2 jam setengah. 2 jam setengah. Dalam masa tu kita kena buat 3 amali. Calon kena pandai merancang. Maksud pandai merancang ni dia kena tahu eksperimen apa nak buat dulu, fizik ke bio ke kimia. Nanti kita akan eksperimen petang ni. Sebab dia bagi terus 3 soalan tu, terpulang kepada calon nak buat yang mana dulu, bila masa nak buat semua terpulang. Ataupun kalau calon buat eksperimen tu, tiba-tiba dia eksperimen dia tak berjaya. Dia boleh repeat balik eksperimen tadi. Tapi macam mana dia repeat? Dia ada masa tertentu lah, masa tertentu yang dia kena patuhi. Nanti kita akan bincang petang ni dari segi amali tu lah. Okey? Jadi masa ni kita kena tengok betul-betul. Kertas 2 pun sama. Kertas 2 jam 30 minit. Lagilah bila kertas 2 ni dia mengantuk sikit. Dah lama betul-betul dia belah kan. Jadi selalu pun kena pandai merancang. Okey. So ini adalah slide yang baru yang cikgu masukkan dalam slide ni, iaitu format baru kertas 2 biologi SPM 2021. Cikgu cuba kupas mendalam sikit, tapi mungkin cikgu akan pergi dengan pantas, tapi dia mendalam sikit untuk kita tengok format baru kertas 2 biologi SPM ni. Dan kita nak tengok macam mana dia punya pembahagian soalan dalam kertas 2 ni, yang baru punya lah. Okey. Yang ni yang ada cikgu letak dalam handout kan, iaitu yang ni dikeluarkan oleh TPM sendiri. Kita akan tengok satu persatu. Dia ada 3 jenis item. Dia ada 3 jenis item, iaitu subjektif berstruktur, subjektif respon terhad dan juga subjektif respon terbuka. Dia bagi pada 3 bahagian lah, bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okay. Untuk struktur bahagian A, respon terhad, bahagian B, respon terbuka, bahagian C. So AC itu ialah bahagian B dan bahagian C. Cuma apa beza bahagian B, bahagian C? Dua-dua tu AC, tapi beza dia satu respon terhad, satu lagi adalah respon terbuka. Okay. Kalau kita tengok kat situ, struktur dia ada 8 soalan. 1 sampai soalan 8. Dan pembahagian markah dia adalah 66, 77, 88, 99. Itu pembahagian markah dalam soalan bahagian A. Jadi dia bermula dengan soalan yang markah sedikit sampai soalan 7 dan 8 tu markah dia banyak dah. Jadi kita boleh nampak sebenarnya dari segi pembahagian markah itu, dia punya soalan dia makin lama makin meningkat arah soalan tu. Maksudnya daripada arah rendah ke
kepada aras tinggi. Memang itu tata cara pembinaan item. Bila kita nak buat soalan, dia kena mulakan dengan soalan yang senang, aras mengingat dan juga memahami dalam mana-mana kertas soalan. Sebab itu nak memberi motivasi kepada calon untuk menjawab selepas itu. Kalau awal-awal soalan satu dia bagi susah dah, calon akan demotivate, dia akan dia kurang motivasi untuk menjawab. Jadi tak boleh buat soalan macam tu. Apa yang bezanya dengan format lama? Format lama bahagian A dia 5 soalan saja. Format baru bahagian A dia 8 soalan. Apa yang kita boleh nampak daripada pembahagian soalan macam ni? Tapi markah sama. Dulu walaupun 5 soalan bahagian A tapi markah 60. Sebab setiap soalan 12 markah. Tapi yang ni dia 8 soalan. Dan bahagian A 8 soalan dan masih lagi 60 markah juga. Cuma pembahagian dia jadi macam ni. Dia paling tinggi pun 9, paling rendah 6. Okey. Apa yang kita boleh nampak dengan soalan yang banyak dalam bahagian A? Kalau dulu soalan bahagian A 5 soalan, kita boleh macam ada cikgu-cikgu yang meramal soalan apa yang akan keluar lah. Cikgu tak berhenti meramal. Minta maaf, memang cikgu tidak ada kepakaran untuk menganalisis soalan apa yang bakal keluar. Cikgu tak ada. Cikgu lain memang mungkin ada. Tapi yang kita boleh nampak ialah bila 5 soalan dulu, dia akan keluar 5 bab lah. Satu soalan, satu bab yang berlainan. Tapi ada juga soalan yang dia akan ada penggabungan bab. Contohnya kalau macam ada satu soalan, dalam satu soalan tu dia gabung 2 bab iaitu chemical composition in cell dengan nutrition contohnya. Dia gabung dalam satu bab. Sebab dia tak lari jauh, dia tentang enzim, tentang digestion dalam satu bab, dalam satu soalan. Jadi walaupun ada 5 soalan, kadang-kadang dia boleh jadi 6 ataupun 7 bab sebab ada satu soalan yang dia menggabungkan 2 bab. Contohnya macam cell division dengan pembiakan, digabung dalam satu bab. Jadi dia jadi macam itu. Tapi ini 8 soalan. Bila 8 soalan, dia akan jadi banyak bab. Dia akan bagi banyak chapter dalam ni. Jadi kemungkinan 8 ataupun lebih chapter lah. Sebab apa? Sebab ada beberapa chapter yang dia punya tema ada sama dan dia akan combine dalam satu soalan. Jadi apa yang kita boleh nampak dengan format yang baru ni? Format yang baru ni menunjukkan semua chapter penting. Semua chapter penting. Sebab dia pecah soalan lagi banyak. Jadi lebih banyak chapter yang dia boleh masukkan dalam soalan. Dulu soalan ada 9 saja. Dulu soalan ada 9. Jadi dia nak masukkan semua chapter tak boleh lah. Ada sebahagian chapter yang tak boleh masuk. Tapi yang ni dia pecahkan jadi 11 soalan. So tu saja dah 8. Jadi dia memang banyak lagi chapter yang boleh masuk dalam satu paper 2 ni. Jadi itu yang kita nampak. Jadi itu kita nampak memang semua chapter penting lah. Tapi kalau kita tengok yang format baru KSSM ni, dia punya chapter dia sikit, dia punya chapter dia pendek. Satu chapter tu pendek sebab yang chapter yang KBSML lepas dia pecahkan jadi chapter-chapter kecil-kecil. Tapi dia punya yang kita nampak risiko dia adalah memang dia boleh masukkan banyak chapter. Jadi memang kita kena memahami semua chapter dengan baik lah. Okey. Itu untuk struktur. Bahagian B dia ada 2 soalan. Okey, jawab satu soalan nampak bawah tu. Boleh jawab satu soalan saja. 2 soalan ini diberi pilihan untuk pilih satu soalan saja. Okey, ini adalah bahagian B, respon terhad. Kemudian bahagian C, respon terbuka. Dia satu soalan saja, dia memang jawab semua soalannya sebab satu soalan dia wajib jawab satu tu. Persoalan kat sini, apa maksud respon terhad? Apa maksud respon terbuka? Respon terhad ni soalan yang kalau kita tengok dalam kertas 2 KBSM yang lama, yang format lama, biasanya dalam soalan esei dia punya soalan esei nombor 6, nombor 7. Biasanya. Sebab soalan nombor 6, nombor 7 ni soalan esei tu, dia tanyalah soalan macam mana pun kita mesti berbalik kepada fakta yang kita belajar dalam buku teks. Fakta yang ada dalam HSP yang lama, yang sekarang ni DSKP lah. Maksudnya apa yang fakta yang diletakkan dalam tu. Contohnya kalau macam dalam chapter coordination and response, tentang hormon, tentang impulse, nerve system. Jadi
dia buat soalan macam mana sekalipun, kita punya jawapan mesti dia ikut skop tu. Skop tentang chapter-chapter tu lah. Tapi apa beza dengan respon terbuka? Respon terbuka ni dia open, dia panggil open-ended question. Dia terlalu mencampah. Bila soalan tanya tentang greenhouse effect, jadi pelajar boleh bagi apa saja efek yang berkaitan dengan greenhouse, tetapi mesti ada kaitan dengan greenhouse lah. Tapi macam dalam buku teks dia tak nyatakan dengan detail sangat greenhouse effect dan sebagainya ni. Jadi dia memang dia open yang sangat luas. Bila dia open sangat luas ni, ini yang menyebabkan calon selalu silap untuk soalan respon terbuka. Respon terbuka kalau kita tengok paper yang lama, paper bio yang lama, biasanya soalan 9. Biasanya soalan 9. Ada sebahagian tahun tu dia soalan 8 pun ada, soalan 9 pun ada, tapi biasanya soalan 9. Soalan 9 yang dia selalu tanya tentang endangered ecosystem. Dia tanya tentang apa nama ni, the thinning of ozone layer. Yang itu yang kadang-kadang student bila dia jawab macam essay English. Yang itu jadi masalah tu, nanti kita akan detailkan dalam slot yang kedua nanti tu. Masalah-masalah yang selalu calon buat bila jawab soalan yang respon terbuka ni. Dulu dia bagi 4 soalan. Bahagian isi dia bagi 4 soalan, jawab 2. 6, 7, 8, 9 jawab 2 saja. Biasanya 6, 7 respon terhad, 8 pun kadang respon terhad, ada yang tahu respon terbuka, 9 ni respon terbuka. Biasanya macam tu lah kebiasaannya. Calon yang dia nak mengurangkan risiko kesilapan pada yang SPM yang lepas-lepas, dia jawab 6, 7, 6, 7, 6, 8, 7, 8, 6, 9 kadang-kadang boleh jawab juga. Tapi jarang jawab 9 lah. Tapi kalau kita tengok memang calon ramai jawab 9 sebenarnya. Cuma calon yang dapat highest mark, biasanya dia tak jawab soalan nombor 9. Dia biasa tak jawab 9. Sebab dia tahu soalan nombor 9 ni dia punya open-ended itu susah nak score. Kita tak tahu apa point kita nak score. Sebab biasanya soalan 9 ni, dia punya, nanti cikgu akan tunjuk bawah tu, dia punya aras soalan dia tinggi sikit. Yang itu yang menyebabkan susah nak score lah. Jadi pelajar yang pandai dia ambil yang respon terhad saja, yang lama lah. Tapi tiba-tiba yang kali ni dia wajibkan respon terbuka untuk jawab. Jadi calon tidak ada pilihan, memang kena jawab. Okay. Cuma kita tidak tahu respon terbuka kali ini dia berbentuk macam mana. Sebab ni baru lagi tahun 2021 baru kita akan buat. Respon terbuka ni kalau kita tengok yang PT3 yang dia bagi bahan tu. Dia bagi contohnya, dia bagi soalan PT3 apa yang dia bagi botol, dia bagi tali, dia bagi kayu. Dia kata macam mana nak bagi gula tadi melarut dengan lebih cepat dengan menggunakan bahan tu. Itu contoh soalan PT3 yang level dia aras paling tinggi, iaitu sintesis. Okey? Ataupun create lah, itu aras paling tinggi. Jadi soalan yang macam tu yang dia terlalu open macam tu yang tapi cuma yang SPM ni kita tak tahu ni format dia macam mana. Tapi biasanya kalau ikut yang format lama, yang soalan nombor 9. Okey. Jadi kita tahu ada pembahagian tersebut. Kemudian kita tengok seterusnya. Ini adalah jumlah markah. Bahagian A 60 markah sama macam yang lama cikgu cakap tadi. Bahagian B tadi 20 markah sebab pilih satu soalan. Dia ada 2 soalan, setiap soalan tu 20 markah, pilih satu saja 20 markah. Bahagian C memang kena jawab yang itu juga. Jadi 20 markah, jumlah keseluruhan dia adalah 100 markah. Jadi banyak ni, untuk paper tu banyak, 100 markah. Okey, construct. Yang ni yang kita nak tengok dia punya aras-aras soalan tu. Untuk bahagian A tadi yang structure tadi, dia punya construct dia adalah remembering, understanding, application dengan analyze. Okey, itu dia punya aras-aras dia tu. Aras-aras ni dia remembering dengan understanding ni dia aras rendah, 2 tu. Yang bawah tu dia masuk aras tinggi dah. Aplikasi dengan analisis tu. Application dengan analyze tu. Dia masuk aras tinggi. Cuma aras tinggi dia tu dia tak terlalu tinggi. Tapi bila kita tengok dekat respon terhad, dia respon terhad dia tidak akan bertanyakan tentang soalan aras rendah. Dia tak akan tanya remembering dengan understanding, takkan. Dia akan tanya yang tu. Sama ada application, analyze, menilai ni apa? Mencipta ni create lah, synthesis. Menilai ni evaluate. So dia akan tanya yang tu.
Tetapi selalunya untuk evaluate dengan evaluate dengan create tu dia akan pergi kepada respon terbuka. Biasanya lah. Tapi yang cikgu buat ni, yang ini kemungkinan lah. Tetapi yang bahagian itu memang confirm macam tu. Bahagian B yang bawah tu untuk evaluate dengan create tu. Dia biasanya dalam bahagian terbuka, tapi kadang-kadang dia boleh jadi terhad juga. Sebab dia ada soalan sintesis yang dia jadi terhad. Contohnya dia tanya tentang effect of hormone injection kepada perempuan yang pregnant contohnya. Itu pun create, tapi dia jadi terhad sebabkan kita tak boleh create jawapan yang kita pandai-pandai reka sendiri, tak boleh. Dia mesti berdasarkan apa hormon yang inject kepada pregnant woman tadi itu. Kemudian apa yang akan berlaku. Itu juga dia dalam aras mencipta ataupun create, tapi dia terhad. Sebab apa? Dia masih lagi dalam faktor biologi yang tak boleh kita sendiri mereka-reka macam tu. Contoh yang terbuka ni, contohnya macam 3R. Reuse, reduce, recycle. Soalan 3R ni, reuse, reduce, recycle ni, itu contoh soalan yang open-ended question. Bila dia tanya pasal 3R, reuse, reduce, recycle, dia tidak ada skema yang kita kata kena buat macam ni, kena buat macam ni. Tak. Dia memang terlalu open. Jadi macam-macam lah. Calon ni dia buat jawapan macam ni, dia cerita pasal reuse. Ini pemahaman tentang reuse. Calon ni pula dia buat jawapan macam ni tentang reuse. Apa maksud reuse tu? Jadi dia terlalu banyak sangat dia punya pilihan jawapan. Itu yang dikatakan open-ended question ataupun respon terbuka tadi tu. Okey. Kemudian tempoh ujian dia 2 jam 30 minit sama seperti yang lama. Cakupan konstruk dia nampak tak? SK, standard kandungan, dan juga SP, standard pembelajaran DSKP. Dia tidak akan lari daripada DSKP. Buku teks adalah terjemahan daripada DSKP. Buku rujukan, ada juga buku rujukan yang diikut DSKP sebab buku rujukan ni adalah buku teks yang tak menang tender. Buku teks dia menang tender untuk buat dapat buku teks. Buku rujukan ni dia tak menang tender, jadi dalam buku rujukan. Kita kena ikut buku teks dulu. Buku teks ni dia ditapis oleh KPM sendiri. Buku rujukan tak. Buku rujukan ni sebab dia dah tak menang tender, kemudian dia keluarkan juga sebab takut rugi, dia buat buku rujukan. Kita kena ikut buku teks dulu, kemudian kita kena rujuk buku rujukan yang lain. Kemudian dia punya aras kesukaran dia nampak tu. Ni sebuah dia 532. Biasanya sebelum ni kita guna 631. 6 aras rendah, 3 aras sederhana, 2 aras tinggi. Dia punya pembahagian dia. Maksudnya aras tinggi sangat sedikit, aras rendah banyak lah. Yang ni dia ambil satu nisbah dekat aras rendah tu jadi aras tinggi. Dia jadi 532. 5 aras rendah, 3 aras sederhana, 2 aras tinggi. Dia nak banyakkan aras tinggi. Dan untuk SPM 2021, lembaga peperiksaan dia keluarkan dokumen, memang boleh cari dekat internet, dekat laman web lembaga peperiksaan. 50% soalan adalah soalan kebat. 50% soalan adalah soalan kebat. Dia bagi ratio macam ni. Tapi kenapa tiba-tiba dia bagi ratio 5:3:2. Aras tinggi tu 2. Tapi kenapa tiba-tiba bila dia keluarkan dokumen yang katakan separuh daripada soalan adalah soalan kebat, macam tak logik pula. 2 takkan? 2 daripada 10 tu separuh. Okey. Kebat dia ada kriteria yang lain. Kebat bermaksud dia ada 5 kriteria lah. Salah satunya yang paling biasa yang senang kita nak explain ialah kebat ni soalan yang tidak pernah keluar dalam mana-mana soalan. Tak pernah keluar dalam SPM, tak pernah keluar dalam trial. Tak pernah keluar dalam mana-mana latihan, buku latihan. Tiba-tiba keluar dalam SPM. Maksudnya apa? Itulah soalan kebat. Dia tak pernah keluar dalam mana-mana soalan sebelum ni. Jadi maksudnya kementerian dia setiap tahun dia akan buat soalan yang baru. Dia takkan recycle soalan. Ada sebahagian akan recycle mungkin lah. Ada sebahagian soalan yang akan dia recycle, dia akan guna. Tapi sebab dia nak maintain 50% soalan kebat tu, maksudnya every year mesti ada soalan baru. Soalan yang tak pernah dibuat sebelum ni, tak ada dalam trial SBP ke, trial MRSM sebagainya, tidak ada. Jadi itu yang dimasukkan dengan soalan kebat. Sebab dia nak lahirkan pelajar yang betul-betul berkualiti. Sebab itu dia buat soalan kebat.
Dan sebab itu juga dia wajibkan respon terbuka tu bagi semua calon menjawab. Yang nak membezakan pelajar yang A+ dengan A dan juga A- ni, biasanya yang respon terbuka tu lah. Dekat situ macam mana dia nak tackle soalan respon terbuka biasanya. Okay? Dan kaedah perskoran dia adalah analitik. Nanti cikgu akan tunjukkan macam mana yang dikatakan analitik ni. Analitik ni pemeriksa akan tengok satu persatu ayat. Dia tengok satu persatu ayat, tapi bila dia baca ayat tu, dia ada understanding daripada ayat tu yang datang kepada pemikiran pemeriksa. Sebab itu bila dalam membuat ayat, calon ni dia kena buat ayat yang betul lah. Mesti ada subjek, mesti ada predikat. Dan ayat itu memang difahami. Bagilah kepada student lain baca pun boleh faham, bagi kepada pemeriksa pun boleh faham, bagi kepada cikgu lain pun boleh faham. Yang itu yang penting. Jangan buat ayat yang complicated. Jangan buat ayat yang bahasa dia berbunga-bunga. Itu tak penting. Yang penting ialah dia punya keyword dalam tu. Keyword dalam ayat biologi tu yang penting. Sebab itu yang pemeriksa cari. Nanti kita akan tengok contoh lah. Analitik ni memang dia akan tengok satu persatu. Dia tak macam BM ataupun English. Yang tu holistik. Maksudnya dia baca the whole essay, kemudian baru dia bagi markah. Bio tak macam tu. Dia bukan baca the whole essay. Memanglah baca the whole essay lah, tapi dia punya pemakan dia analitik. Dia akan ambil satu ayat contohnya. Dia akan dia akan pecahkan ayat-ayat tu satu persatu untuk bagi markah. Ada satu ayat yang boleh dapat 2 markah. Ada satu ayat tu yang panjang 1 markah saja. Sebab tu yang dipanggil analitik. Okey. Seterusnya, yang ni ialah formula yang cikgu biasa guna sejak 2015 lagi. Iaitu nama dia adalah formula lampu lah. Okey, yang ni memang slide lama dah cikgu pakai. Walaupun semua ni dalam BM, tapi nanti bila kita tengok contoh jawapan dalam soalan nanti tu, contoh soalan SPM tu, kita akan bincangkan dalam English lah. Okay, cikgu akan explain dalam English dia punya contoh jawapan tu. Okay, so dia ada 5 formula untuk menjawab kertas 2, termasuk esei. Struktur esei menggunakan 5 formula ni. Iaitu dinamakan formula lampu. Sebab apa? Dia ada 5. Okay, yang pertama ialah lengkap, complete. Jawapan calon yang hilang markah biasanya jawapan dia tak lengkap. Yang itu yang masalah yang paling utama. Sebab tu cikgu tak benda ni paling slide yang pertama ni. Ada 4 kriteria jawapan yang tak lengkap. Nanti cikgu akan explain satu persatu dan kemudian kita akan tengok contoh mana yang dikatakan jawapan tak lengkap. Okey. Yang kedua adalah asli ataupun pure. Kita buat asli dia benda kan. Ni ada satu konsep dalam jawapan ni yang cikgu buat, kata jawapan kita mesti asli. Kita akan tengok nanti pun kita akan faham apa yang dimaksudkan dengan jawapan yang asli. Ada 2 kriteria jawapan yang asli. Yang ketiga ialah marks. Markah ni dia panduan. Bila kita jawab soalan exam tu, dia adalah panduan. Bila calon nak jawab soalan, tengok markah dulu baru jawab. Markah tu panduan yang paling baik untuk kita jawab soalan. Okay? Nanti cikgu akan explain satu persatu macam mana yang kata markah tu panduan. Dan yang ketiga ialah patuh. Kita kena ikut 2 benda yang digariskan dalam soalan. Maksudnya kita kena patuh soalan tu. Patuh pada apa? Dia ada 2 perkara kita kena patuh. Kalau kita tak patuh jadi apa? Dia ada risiko hilang markah. Dia tak semestinya hilang markah, tetapi ada risiko untuk hilang markah kalau kita tak mematuhi apa yang panduan yang diberikan lah. Yang kehendak soalan tu. Kita akan tengoklah. Kita kena patuh dengan kehendak soalan. Dan last kali yang U ialah undur. Undur ni ataupun reverse, dia adalah satu teknik, dia teknikal. Teknikal apabila kita menjawab soalan yang jawapan dia panjang. Jawapan dia macam storytelling. Bio dia macam tu. Dia macam jawapan dia kebanyakan lah soalan yang jawapan dia kadang-kadang macam storytelling. Kenapa dia macam storytelling? Sebab ada soalan yang dia tanya cause. Dia tanya cause, tapi dalam soalan tu dia bagi efek. Ada soalan yang dia tanya efek, tetapi dia bagi cause. Ada yang soalan yang dia bagi situation, tetapi dia tanya tentang cause and effect. Jadi dalam sains, dalam biologi pun,
dia akan ada soalan yang jawapan dia akan panjang macam storytelling, dan jawapan itu berbentuk cause and effect, sebab dan akibat. Jawapan yang panjang macam ni, bila jawapan tu panjang sebabkan peruntukan markah banyak, memang calon ada potensi untuk hilang markah banyak. Sebab apa? Sebab kadang-kadang calon tak menjawab poin-poin tertentu. Jadi dia ada satu teknik yang kita boleh check balik. Kita boleh check balik sama ada jawapan kita ini kita tertinggal poin ataupun tidak. Ini yang dipanggil teknik reverse, teknik undur. Kita boleh reverse balik jawapan kita tu, kita boleh check kata, oh rupanya saya ada tertinggal jawapan kat sini. Okay, itu secara teknikal. Okay, kita tengok satu, yang pertama tadi, lengkap. Jawapan yang lengkap, first kali, mesti ada terms, istilah, terms tu. Biology terms, isotonic, hypotonic, hypertonic, crossing over DNA, RNA, parthenocarpy, homologous chromosome, sister chromatid, apa lagi, auxin, semua tadi tu biology terms yang ada dalam buku teks, yang dibolkan dalam buku teks, itulah markah, istilah tu, terms tu. Jadi selama ni yang kita sebut kata, oh ini jawapan ni tak ada point, oh jawapan calon ni tak ada isi. Yang dikatakan point, yang dikatakan isi tu benda apa? Biology terms je lah. Kadang-kadang bila kita tengok jawapan tu, pelajar tulis punya panjang soalan jawapan dia, tetapi tak ada terms osmosis. Bila pemeriksa baca, langsung tak ada terms tu, dia akan pangkah lah, kosong. Sedangkan sepatutnya jawapan ini mesti ada terms osmosis. Tapi kalau calon tulis osmosis, adakah pemeriksa akan bagi markah? Belum lagi. Pemeriksa akan baca sekurang-kurangnya 2 kali. Mula-mula dia baca, tengok ada terms osmosis. Okey. Sepatutnya dapat markah. Tetapi pemeriksa akan baca lagi sekali sama ada penggunaan osmosis itu betul ataupun tidak. Kalau dalam ayat tu penggunaan osmosis salah, dia tak bagi markah. Contoh, kalau kita kata glucose move from solution A into the cell by osmosis. Dalam ayat calon ini, dia merujuk kepada glucose molekul, tetapi dia combine dengan osmosis. Memang sepatutnya osmosis itu betul untuk jawapan ni. Tapi penggunaan molekul tu salah. Dia guna glukos. Jadi salah. Nampak tak? Jadi pemeriksa kalau dia nak bagi kosong, dia baca sekali lah. Dia nak bagi kosong bagi sekali lah. Tak ada terms, kosong. Tapi kalau dia nak bagi markah, at least 2 kali dia baca. At least 2 kali. Pertama dia tengok ada terms, yang kedua penggunaan terms itu betul. Itu kena yang kata analitik tu. Dia kena check satu-satu. Terms ada tapi tak boleh simply pop bagi markah, tak. Adakah penggunaan terms itu betul? Susah nak dapat markah sebenarnya dalam bio ni. Cuma taklah sesusah yang kita sangkakan sebenarnya. Cuma pertama kita kena tahu terms yang kita guna dalam biologi. Yang kedua, di mana kita nak guna terms tu. Kita tak boleh simply letak di tempat yang kita suka, kita tak boleh. Contoh yang paling common ialah hemolysis. Hemolysis dia adalah untuk red blood cell sahaja. Burst red blood cell hemolysis. Kalau kita ambil paramecium, burst paramecium yang meletus, itu tak boleh guna istilah hemolysis. Salah. Sebab hemolysis merujuk kepada burst red blood cell. Sebab hemo means blood, lysis mean breakdown. Jadi hemolysis dia merujuk kepada red blood cell yang breakdown. Kalau kita tengok dalam soalan, kalau dia bagi paramecium yang burst ataupun breakdown bila letak dalam hypotonic solution, amoeba yang burst ataupun breakdown sebab letak dalam hypotonic solution, kita tak boleh katakan itu adalah hemolysis sebab itu bukan red blood cell. Itu contoh common yang sebenarnya kita tak boleh guna untuk semua benda, red blood cell saja. Tapi untuk crenation boleh. Untuk crenation, amoeba boleh, paramecium boleh, red blood cell pun boleh. Hemolysis saja untuk red blood cell saja. Itu contoh-contoh yang tak pernah lagi keluar soalan macam tu, tapi kita kena alert macam tu. Ada terms yang tertentu saja boleh guna. Jadi kalau kita tahu term sekalipun, kita tak tahu di mana nak kita guna, itu pun tak boleh. Kita kena tahu juga. Itu yang pertama, dari segi terms. Yang kedua, spesifik. Ada terms-terms yang terlalu umum, tak boleh. Kita kena guna terms yang spesifik. Contoh,
Cikgu pernah jumpa jawapan calon dia kata photosynthesis convert light energy into chemical energy, titik. Photosynthesis convert light energy into chemical energy, titik. Kalau ikut jawapan dia memang betul lah. Tapi dalam kes ini bila dia kata chemical energy tu, chemical energy ni kalau pemeriksa baca dia pun faham chemical energy ni merujuk kepada glukos. Tetapi dalam kes ini chemical energy ni dia tak spesifik, tak boleh. Chemical energy, bateri pun chemical energy. Jadi chemical energy di sini mesti dia tulis kat situ ialah glukos. Itu contoh terms tetapi tak spesifik. Jadi walaupun kita buat terms, kena spesifik terms tu. Sebab itu yang nak diuji oleh soalan sebenarnya. Dia nak tengok adakah pelajar biologi ni ingat terms yang dia belajar, adakah penggunaan itu spesifik terhadap soalan ni. Okay, yang tu untuk dua benda yang dikatakan jawapan yang lengkap. Yang ketiga ialah simple, ringkas. Jawapan kita mesti simple and straight to the point. Ini ialah biologi. Yang ini bukan bahasa, bukan English. Tak perlu buat ayat yang berbunga-bunga, tak perlu buat ayat yang panjang. Ayat yang ringkas, cikgu tak kata ayat kena pendek tapi dia ringkas maksudnya dia padat. Ada dalam contoh, kalau ada kita buat 3 ayat, pastikan ketiga-tiga ayat kita tu ada 3 terms. Okay, kita buat 3 ayat, ayat pertama ada biology terms, ayat kedua ada biology terms, ayat ketiga pun ada biology terms. Maksudnya kita akan pastikan setiap ayat kita buat tu akan dapat markah lah. Sebab apa? Sebab kita guna ayat yang ringkas dan padat. Itu point dia. Okay, jangan kita buat satu ayat tu tak membawa maksud apa pun. Tak ada ayat tu pun tak ada apa sebenarnya. Tapi kita tulis juga. Sebab apa? Nak bagi sedap. Nak bagi sedap karangan kita tu, esei tu. Okay, yang ni yang selalu berlaku dalam soalan esei. Sebab calon ni bila dia jawab soalan esei, dia punya mind setting tadi mula-mula bio. Bila dia jawab soalan structure, dia bio. Bila masuk soalan esei, dia punya mind setting tadi dia jadi bahasa. Jadi English contohnya. Dia jawab tu tiba-tiba dia tengok baca esei tu ini apa maksud yang dia nak sampaikan ke sini. Apa biology terms yang digunakan dalam soalan ni tak ada apa. Yang itu yang menjadi masalah tu. Dan last kali mesti label. Bila soalan minta diagram, dia suruh minta kita draw a plant cell, bla 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 bla. Kita kena ada label. Dalam soalan untuk drawing ni dia takkan minta label. Dia tak pernah lagi lah dia keluar soalan lukis dan label. Tak. Dia akan kata lukis bla 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 macam tu. Jadi bila dia minta lukisan, wajib ada label walaupun tidak diminta. Okay, wajib ada label. Itu ialah jawapan yang lengkap. Tidak ada keempat-empat ini, dia adalah jawapan yang tidak lengkap. Yang kedua adalah asli ataupun pure lah. Apa konsep asli ni? Konsep asli ni sebenarnya yang cikgu nak bawa ialah sesuatu benda yang asli itu bermaksud benda ini tidak bercampur dengan benda lain. Contohnya kita kata madu asli. Madu yang diambil daripada hutan kemudian tidak dicampur dengan apa-apa bahan lain. Tak campur peppermint, campur dengan apa ni orang buat madu perisa macam-macam kan. Tak campur. Dia ambil madu tu terus dijual. Itu madu asli. Sama juga dengan getah asli. Getah asli adalah getah yang tidak dicampur. Getah yang diambil dari dapur getah kemudian diproses menjadi produk getah. Tapi kalau getah tadi dicampur dengan sulfur, dia akan jadi vulcanized rubber kan. Getah tervulkan, vulcanized rubber tu. Jadi dalam kes ini konsep yang dikatakan jawapan kita mesti asli, maksudnya jawapan kita mestilah tidak bercampur. Dia tak ada unsur percampuran kat situ. Percampuran apa? Yang itu yang kita nak bincang ni. Percampuran apa itu? Yang pertama, jangan ulang soalan. Don't repeat the questions. Jangan ulang soalan. Poin yang kita ulang daripada soalan, kita letak dalam jawapan, poin tadi tidak akan dapat markah. Kita ulang Kalau poin tadi kita ambil daripada soalan, kita copy, kita paste dalam jawapan, poin itu tidak memberikan markah. Sebab apa? Sebab kita repeat the questions. Yang ini yang kita kena sedar bahawa ulangan soalan tidak memberikan markah. Okey. Nak ulang juga jawapan. Nak ulang juga soalan, boleh tak? Boleh. Nak ulang soalan boleh? Boleh. Sebab kadang-kadang bila ada beberapa contoh jawapan kita tu, kalau kita tak ulang sebahagian daripada jawapan, kita tak ulang sebahagian daripada soalan, kita tak membawa maksud
apa-apa. Ni kita kena ulang juga sedikit. Okey, boleh? Tak ada masalah. Cuma yang kita kena sedar bahawa yang ulang tadi itu tak ada markah. Yang seterusnya itu, jawapan yang seterusnya itu baru dapat markah. Dalam satu ayat, ada satu ayat yang diulang daripada soalan, kemudian ada di belakang tu ayat sambungan daripada sambungan ayat daripada satu ayat tu, sambungan ni di belakang tu, sambungan ini yang menjawab kehendak soalan. Jadi yang dapat markah yang mana? Yang belakang ni lah. Yang depan ni tak dapat markah sebab ini diambil daripada soalan. Yang tu kita kena sedar. Maksudnya bukan kata tak boleh ulang langsung. Cikgu takut kalau cikgu kata jangan ulang soalan, kita bila buat jawapan kita seboleh-bolehnya tak mau tulis soalan dia. Tak, itu bukan maksud cikgu. Maksud cikgu kalau kita ulang sekalipun, kita kena ingat yang ini tak ada markah. Yang ada markah ialah ayat selepas itu, selepas pengulangan soalan tu. Jadi boleh ulang tapi jangan kita harap kata yang dapat markah. Kita nak harapkan yang belakang tadi tu, yang kita menjawab soalan. Jadi itu sebenarnya lah. Sebab ada kes yang ada fakta dalam soalan yang diulang dalam jawapan dan memang tak ada markah walaupun jawapan tu betul. Itu yang kita risau. Okey. Dan yang kedua, asli yang kedua ialah jangan gabung fakta benar dengan fakta yang salah. Yang ini yang kita dalam istilah pemeriksa dia dipanggil WCR. Wrong, cancel, right. Okey. Dia combine fakta yang benar dengan fakta yang salah. Tak boleh. Contoh yang paling simple. Kalau cikgu bagi kat mana-mana. Ada dua orang calon A, calon B. Calon A dia jawab asid adalah masam. Kemudian titik. Ayat kedua dia buat contoh asid adalah ubat gigi. Titik. Dua ayat yang berlainan. Yang pertama dapat satu markah, asid adalah masam, betul. Yang kedua dia kata contoh asid adalah ubat gigi, salah lah, kosong. Calon A dapat satu markah. Calon B dia tulis asid adalah masam seperti ubat gigi. Asid adalah masam seperti ubat gigi, titik. Dalam satu ayat, kosong markah. Kenapa kosong? Sebab dia combine fakta yang benar dengan fakta yang salah. Dia dapat kosong markah. Itu contoh WCR. Contoh yang paling simple lah. Dia ada banyak contoh yang complicated. Tapi cikgu tak ada lah contoh tu. Sebab cikgu memang tak simpan. Tak simpan mana-mana apa. Contoh jawapan SPM sebenar. Itu salah di sisi undang-undang ni. Sign borang pink tu. Apa saja skema memang kena musnahkan selepas maki tu kena musnahkan. Itu memang prosedur SOP dia nak menjaga kualiti SPM lah. Okey. So jangan buat WCR. Nanti kita akan tengok contoh WCR. Kemudian yang ketiga ialah markah. Marks. Markah menunjukkan bilangan isi jadi itu. Berapa poin yang ada dalam jawapan kita. Kalau soalan tu markah ada 6. Kalau soalan tu markah ada 6. Tadi kita tengok structure tu 6 markah kan. Maksud dia ada 6 isi. 6 isi tu berapa? 6 terms tadi lah. 6 terms biology tu. Dia mesti ada 6 isi, 6 point ataupun 6 terms biology tadi tu. Itu sebab tu yang tadi cikgu cakap markah ni panduan. Bila kita tengok berapa markah, kita boleh agak dah berapa isi yang ada. Maksudnya minimum 6 lah kalau untuk 6 markah. Kita jangan bagi cukup-cukup 6, bagi lebih 7 ataupun 8. Walaupun bagi lebih, mestilah menjawab kehendak soalan. Jangan bagi lebih semata-mata nak bagi lebih poin tapi tak menjawab soalan, tak boleh juga. Kita bagi lebih tetapi menjawab soalan. Itu yang paling penting. Jadi kita boleh nampak kalau soalan ni markah dia banyak, soalan yang markah 10 contohnya macam soalan isi kan. Jadi dia punya isi dia banyak. Jadi untuk buat soalan yang macam ni, kita kena rancang jawapan kita. Bukan main tulis saja, rancang dulu. Okey. Nak tulis macam mana? Ada berapa poin? Macam mana nak bagi ke setiap poin ni? Ikut kategori ke? Ikut aspek ke? Jadi yang ini yang penting ni. Calon bila menjawab tu, dia bukan hanya dia tengok apa yang dia belajar selama ni, tak. Dia akan tengok banyak benda. Dia kena ada strategi. Macam mana dia nak dapat markah tinggi. Strategi antara strategi dia dengan melihat bermarkah. Dan kalau soalan yang markah sikit, takkan nak jawab poin yang panjang-panjang. Soalan ni markah dia 2. Kemudian dia jawab sampai 5 poin. Tak logik. Tak logik soalan yang markah 2, dia ada 5 poin. Tak logik. Soalan yang kalau markah 6, markah dia soalan tu 6.
kemungkinan dia point yang boleh dapat markah mungkin dia ada 7 atau 8. Macam tu. Sama juga dalam skema dia. Okey. Mustahil soalan yang markah sikit tapi dia punya pilihan jawapan dia banyak. Sampai berjela-jela, mustahil. Jadi yang tu kita kena ingat. Kemudian markah juga menunjukkan arah soalan. Kalau markah sikit, confirm arah rendah. Kalau soalan tu markah dia banyak, confirm dia arah tinggi. Itu cara paling simple kita nak kena pasti soalan. Yang kita kena hati-hati ialah soalan arah tinggi. Memanglah soalan arah rendah kena hati-hati juga. Tapi kalau kita compare dua ni, okay, soalan arah rendah dengan soalan arah tinggi, yang perlu lebih berhati-hati adalah arah tinggi. Sebab apa? Dia letakkan arah tinggi itu banyak jawapan, banyak markah. Disebabkan calon memang susah nak skor banyak markah tu. Okay, dia letak tu sebab ada poin-poin banyak lah yang kita nak explain tu. Tapi kita takut hilang beberapa poin yang kita explain tu yang menjadikan rugi lah. Okay. Jadi markah banyak, confirm aras tinggi, markah sikit, confirm aras rendah. Tak pernah lagi ya cikgu jumpa aras tinggi sikit markah. Tak pernah lagi lah. Tak tahu lah kalau ada, Allah Alam lah. Tak pernah lagi. Okey, kemudian yang seterusnya adalah patuh kepada arahan. Apa arahan yang bagi dalam soalan kita kena ikut? Especially bila dia bagi kata tugas. Dia nak apa? Dia akan sebut kata tugas, contohnya dia akan kata name, state, give. Yang ini kata tugas untuk soalan aras rendah. Name, state, give. Kalau aras tinggi, biasanya dia katanya explain, describe, in your opinion. Contohnya macam tu. Yang itu ialah soalan aras tinggi. Dia guna kata tugas macam tu. Okay? Jadi kita kena tengok apa yang dia nak dalam soalan, kita kena ikut arahan dia tu. Sebab arahan itulah kehendak soalan. Kita jangan soalan di aras rendah, dia kata give your reason contohnya. Sorry. Give two example, yang tu bilangan bukan. Kita tengok contoh yang boleh nampak tak cukup macam dia lah. Jadi kalau dia soalan aras rendah, dia kata kalau dia minta give saja, tak perlu kita explain panjang. Dia ada beza give dengan explain. Give ke state kan name dengan explain tu. Dia ada beza yang sangat besar lah. Nanti kita tengok contoh soalan. Okey. Kemudian kita kena patuh pada bilangan. Dalam soalan, kadang-kadang dia akan tanya, dia nyatakan bilangan. Contohnya give two example. Name one disease. State three characteristics. Nampak dia letak bilangan. 1, 2, 3 dan dia boldkan perkataan tu. 1, 2, 3 tu. Bila dia boldkan perkataan tu dan minta bilangan dah, itu dia sangat rigid dari segi bilangan. Apa maksud sangat rigid? Kalau soalan dia kata give 2 example, kita bagi 3 example, apa jadi? Dia akan marking the first 2 example. Dia akan marking the first 2 example. Yang ketiga ni tak marking. The first 2 example dia marking. Sebab apa? Sebab clearly in question dia nyatakan give 2 example. Jadi kalau calon jawab 3 example, pemeriksa dia akan marking the first 2. Boleh tak jawab 3 example? Boleh. Boleh. Persoalan memang boleh. Cuma point di sini cikgu nak beritahu ialah pemeriksa akan marking the first 2. Itu saja. Jadi kalau kita tahu pemeriksa akan marking the first 2, rugi tak bagi 3. Itu je persoalannya. Dia bukan persoalan tak boleh tak. Apa saja jawapan yang cikgu letak dalam kertas soalan, kertas jawapan tu, pemeriksa akan baca semuanya. Semua akan baca. Cuma persoalan dia, ada yang dia akan baca dan dia tak akan marking. Contohnya macam ni lah. Kalau soalan minta give 2 example, dia bagi 3 example. Yang ketiga ni tidak akan ditanda sebab dia sangat rigid dari segi bilangan. Arahan dia sangat clear, sebab tu dia boldkan perkataan tu. Dan last sekali ialah undur, iaitu reversible. Nanti cikgu akan ajar, cikgu akan tunjuk contoh. Contoh soalan dan juga contoh jawapan. Kita akan tengok macam mana reversible ni, teknik ni kita boleh gunakan untuk kita check kita punya jawapan, takut kita kehilangan markah. Kita boleh check balik untuk kita kehilangan markah. Biasanya digunakan untuk soalan yang macam cikgu cakap tadi, soalan yang jawapan dia berbentuk cause and effect. Soalan dia panjang, dia macam storytelling.
Mula apa yang berlaku, kemudian apa yang berlaku, kemudian apa yang berlaku, kemudian apa dia punya efeknya. Jadi itu adalah storytelling lah. Kita akan tengok juga dengan detail yang soalan cause and effect ni dalam slot yang kedua nanti. Sebab soalan essay dia memang macam tu. Soalan essay dia banyak yang panjang sebab dia tanya macam storytelling tadi tu. Dia tanya cause and effect. Memang kebanyakan soalan bio dia macam tu lah. Dia takkan lari daripada cause and effect. Kadang-kadang dia bagi cause, dia tanya tentang effect. Kadang-kadang dia bagi effect, dia tanya tentang cause. Kadang-kadang dia bagi situation, dia suruh kita explain from cause to effect. Yang ni yang jadi panjang lah markah tu. Okey. Soalan daripada Hadi. Walaupun ketiga itu betul dan yang kedua itu salah ke cikgu? Okey, terima kasih soalan tu Hadi. Soalan dia minta give 2 example. Calon tu bagi 3 example. Yang pertama betul, yang kedua salah, yang ketiga betul. Cikgu cakap tadi dia akan marking the first two. So calon ini dapat 1 markah saja. Walaupun yang ketiga tu betul. Walaupun yang ketiga tu betul. Dia tidak ada istilah pemeriksa marking semua, pilih 2 yang tinggi tak. Tidak ada istilah itu. Cikgu tak tahu lah macam mana dia boleh keluar istilah kata marking semua, pilih tinggi tak, dia tak tahu. Tapi memang pemeriksa dia ikut, pemeriksa ni dia ikut apa yang dinyatakan dalam soalan. Pemeriksa kena ikut kehendak soalan. Dia bukan istilah pemeriksa skema, tak. Istilah dia adalah pemeriksa kena adil. Apa maksud adil? Kalau semua paper pemeriksa maki macam tu, contohnya dia maki 10 paper kan. Dia maki 10 paper, dalam 10 paper tu semua 10 paper tu calon jawab 3 example. Semua 10 paper tu yang pertama betul, yang kedua salah, yang ketiga betul. Dan semua 10 paper tu calon dapat 1 markah. Dapat paper yang ke-11, bila pemeriksa marking, sama juga. Calon buat kesalahan yang sama juga. Sama seperti yang 10 orang tadi. Yang pertama betul, yang kedua salah, yang ketiga betul. Sedangkan soalan minta 2. Tiba-tiba datang rasa kesian. Sebab apa? Dah 10 paper kot kan. Dah 10 paper tanda. Semua orang dapat 1 markah disebabkan yang kedua salah tapi yang ketiga betul. Datang rasa kesian. Boleh tak pemeriksa nak betulkan balik yang semua 10 paper tadi? Tak boleh. Dia kena adil. Dia tidak ada istilah kesian kat sini. Sebab clearly semua orang kena setuju. Soalan dia macam ni. Calon kena faham apa yang dimaksudkan dengan kehendak soalan. Pemeriksa pun kena faham apa yang dimaksudkan dengan soalan. Jadi kita bersetuju. Soalan dah macam tu, calon setuju maksud soalan dia mesti ada 2 saja, dia bukan perkataan 2 example tu. Pemeriksa bila baca soalan pemeriksa setuju. Dia kata 2 tu memang dia clearly minta 2. Jadi bila kita sama-sama setuju, kita kena ikut lah. Lepas tu dia tidak ada istilah kesian. Dalam maki tak ada istilah kesian. Dalam kalangan pemeriksa, bila kita kata kesiannya budak ni hilang markah banyak, kita kena bersikap adil dalam pemeriksa. Sebab apa? Pemeriksa berpegang macam ni. Kalau pemeriksa bagi markah kesian, markah itu masuk dalam result SPM. Dan result SPM itu digunakan untuk pelajar ni, calon ni, sambung belajar, kemudian jadi doktor dan sebagainya. Dan kalau doktor ini, dia tidak amalkan, dia tidak berakhlak, dia tak buat seperti mana yang dia belajar sebelum ni, dia tak layak menjadi doktor. Tapi sebab pemeriksa bagi markah kesian. Jadi perbuatan dia, perbuatan yang salah lah. Ni contoh doktor lah, contoh bukan doktor saja, pekerjaan lain pun ada juga orang buat salah kan. Tapi nak masuk kat sini ialah kalau doktor itu buat salah, buat onar dan sebagainya, tipu ke apa sebagainya kan, disebabkan dia tak layak, yang jadi saham dosa dia tu pemeriksa yang marking tadi tu. Pemeriksa pun itu keadilan yang pemeriksa pegang. Dia kena fikir apa yang dia buat hari ini, yang dia marking hari ini membentuk generasi masa depan. Kalau orang ni tak layak jadi doktor tapi jadi doktor disebabkan dia bagi markah kesian. Nak tanggungjawab kat akhirat lah. Sama juga kalau sepatutnya pemeriksa bagi markah tapi pemeriksa dia kata malah bijak bagi kosong lah. Tak boleh juga. Tu pun dia kena tanggungjawab kat akhirat. Jadi sebenarnya berat tanggungjawab pemeriksa ni. Memang dia akan cuba juga. Kadang-kadang sampai satu paper tu dia akan check 2-3 kali. Dia cuba juga check 2-3 kali. Memang tu exhausted. Ramai pemeriksa yang berhenti jadi pemeriksa. Stres. Memang sangat stres. Okay? Jadi kita kena ikut kehendak soalan. Dia bukan persoalan kata skema tak skema kan. Soalan ni ialah kehendak soalan macam tu, itulah skop jawapannya. Memang skema jawapan pun skema jawapan ni dia dynamic, dia tak fix.
dia dinamik. Masa dinamik tu dia ikut situasi kehendak soalan dan ikut semasa. Untuk COVID-19 ni kemungkinan dia akan longgarkan sikit lah. Longgar tu maksudnya kata bukan kata kita jawab yang bukan kehendak soalan pun dapat markah, tak. Itu complicated lah nak cerita tu. Itu bukan bidang kita untuk cerita tentang macam mana yang dilonggarkan tu. Dia bukan longgar, sebab tu nama dynamic. Dia ada beberapa bahagian yang dia akan open sikit. Maksudnya kalau calon jawab yang ini pun boleh dapat markah. Nanti cikgu akan sentuh kat sikit dalam contoh jawapan nanti. Yang macam mana yang dia katakan dynamic tu lah. Tapi kita tak perlu tahu dengan mendalam pun. Cuma yang penting kita kena tahu apa yang soalan minta, yang itu kita jawab. Sebab itulah kehendak soalan. Terima kasih soalan Hadi. Ada lain-lain kalau ada soalan? Boleh tanya? Okay. Kalau tak ada, cikgu teruskan. Cikgu harapkan semua calon dah dapat dah PDF tu. Mungkin ada yang print, mungkin ada yang baru download. Cikgu tengok pagi tadi ada yang baru download. Okay. Yalah, kadang-kadang kita download pun tak ada printer kat rumah kan. Cikgu pun printer rosak. PDPR anak semua kena salin. Allah Akbar, pening. Kena salin kat anak. Kadang-kadang ada anak salin, tapi kalau ada anak lambat sangat, yang 2-3 orang lain tu tak ada nak buat. Cikgu tu salin. Cikgu sebab PDPR dengan sekolah. Itulah apa nama ni, cabaran PDPR. Tapi cabaran macam ni yang menjadikan kita boleh survive lah. Kita percaya apa saja cabaran dia menyebabkan kita kuat. Orang yang hebat hari ni, kita tengok dulu hebat dia ni. Semestinya dia dah melalui beribu-ribu cabaran, sebab tu dia jadi hebat. Tapi orang yang nampak cabaran tak mau, dia takkan jadi hebat. Okay? Kita tengok contoh soalan 2015. Diagram 1.1 shows a terrestrial plant. Diagram 1.2 shows a cross section of the leaf of the plant. Dia bagi soalan macam ni. Dia letak R, S, T. Kemudian flowworm dengan stoma. Nasihat cikgu. Bila kita tengok soalan dan dia ada letak kat situ label R, S, T, kita terus labelkan itu apa dia. Sebelum kita tengok soalan di bawah tu. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan bila kita baca soalan bawah tu, kita terus boleh merujuk kepada label tadi. Kalau kita tengok soalan, tengok stimulus soalan ni, stimulus ni buat apa nama ni, diagram ni. Kemudian kita baca soalan, kita nak naik atas balik, nak label balik tu, dia jadi lambat. Jadi kita dah ada satu first impression dia punya diagram ni, terus labelkan. R is chloroplast, S is palisade mesophyll cell, T is xylem. Settle. Labelkan itu dulu sebelum kita tengok kepada soalan. Jadi bila kita tengok soalan 1A dia tanya pula apa dia R, apa dia S, apa dia T. Lagi senang. Dah tulis dah kat situ. Memanglah pemeriksa takkan maki dekat diagram tu. Dia akan maki dekat jawapan bawah tu. Tetapi dia memudahkan kita sebab kita dah siap dah awal, kita dah label siap dekat diagram tu. Bila kita tengok soalan 1A, terus boleh tulis jawapan. Akan tiru balik apa itu tadi, tiru balik. Jadi dia menjimatkan masa. Yang cikgu nak fokus ialah soalan 1B. Soalan 1B, organelle R is found abundantly in cell S. Explain why. Organelle R is found abundantly in cell S. Explain why. Yang ni soalan aras memahami, understanding. Dia aras kedua. Dan markah dia 2, dapat bawah tu, markah dia 2. So bila markah 2, kita tahu dia akan ada 2 points. Minimum 2 points. Apa maksud 2 points ni? 2 biology terms, maksudnya itulah. Okay, sekarang ni cuba tulis apakah jawapan bagi soalan ini. Cuba tulis kat bawah tu. Organelle R is found abundantly in cell S. Explain why. Ni soalan 1. Soalan 1B pula tu. Jadi macam tu aku cakap tadi, soalan itu bila dia create soalan yang pertama ialah soalan yang senang. Soalan kedua, ketiga, keempat, kelima seterusnya tu dia gaji susah. Sebab itu memang tata cara pembinaan item. Item ni soalan lah. Jadi semestinya soalan ini senang. Cuma cikgu nak tengok jawapan para pelajar MRSM grade. Cuba jawab kat bawah tu. Apa jawapannya? 2 markah je pun. Kan? 2 markah sikit lah.
Ada siapa-siapa? Satu contoh jawapan pun boleh dah. Kawan-kawan nak tengok. Cikgu dah ulas, sebenarnya nak bagi faham, nak ulas. Kalau senang je ni kan. Organelle R is chloroplast. Cell S is palisade mesophyll cell. So seolah-olah soalan ni tanya, chloroplast is found abundantly in palisade mesophyll cell. Explain why. Kalau kita gantikan R tu dengan chloroplast, S tu dengan palisade mesophyll cell. Jadi soalan tanya macam tu lah. Chloroplast is found abundantly in palisade mesophyll cell. Explain why. Why? Ada? Okey, terima kasih Faizatun Najah. To receive maximum amount of sunlight, so the rate of photosynthesis is higher. Tu dia. Ini memang jawapan tepat dan dapat 2 markah, betul. Jawapan tepat dan dapat 2 markah. Okey. Kenapa tepat dan dapat 2 markah? Sebab dia menjawab kehendak soalan. Dalam soalan dia kata found abundantly. Found abundantly maksudnya banyak kat situ. Jadi memang dekat sini jawapan Faizatun ni bila kata receive maximum amount of sunlight. Sunlight itu terms. Dalam fotosintesis sunlight itu terms. Memang terms itu yang sepatutnya dapat markah. Tetapi dalam kes soalan ni disebabkan kehendak dia, why chloroplast is found abundantly in palisade mesophyll cell. Jadi point kat sini kehendak dia ialah abundantly tu. Kenapa banyak? Jadi untuk menjawab banyak tadi tu, perkataan maksimum jadi wajib. Kalau calon tulis sunlight sahaja, terms itu saja, dia jadi tak dapat markah. Kalau dia tulis fotosintesis dapat dah. Ayat kedua tu ialah fotosintesis. Ya, fotosintesis ialah biology terms untuk proses. Tetapi dia letak kat situ the rate of photosynthesis is higher. Jadi ada higher dekat situ menyebabkan baru dapat markah. Jadi untuk soalan ni kehendak dia sebab dia ada perkataan abundantly. Jadi setiap perkataan yang digunakan dalam soalan sebenarnya dia ada sebab dia letak tu. Kenapa letak abundantly? Tak letak tak boleh ke? Sebab dia akan berbalik kepada kehendak soalan dan juga apa jawapan dia nak. Jadi dalam kes ni ya, jawapan Faizatun tu memang tepat lah. Okay. Iaitu trap more sunlight ataupun receive maximum amount of sunlight, boleh juga. Yang jawapan cikgu ni ialah trap more sunlight. Mesti ada more tadi tu. Increase the rate of photosynthesis, boleh juga. Ataupun macam jawapan Faizatun, the rate of photosynthesis is higher. Apa sahaja ayat yang menunjukkan increase, more, higher, mesti ada. Dan yang ketiga, okay, tadi cikgu cakap ni 2 markah. Soalan ni 2 markah, ada 2 point. Dan kalau soalan kalau macam 2 markah ni takkan kita nak bagi cukup-cukup 2 point, bagilah point yang ketiga. Okey. Jadi bila kita bagi point ketiga, sekurang-kurangnya dia backup. Okey. Dan point yang ketiga ni mestilah menjawab kepada kehendak soalan. Jadi kalau trap more sunlight, increase the rate of photosynthesis, jadi apa yang berlaku? Ending dia to produce more food. Itu ending dia. Jadi masih lagi menjawab soalan, kehendak soalan. Cuma point di sini cikgu letak 3 point sebagai backup. Apa backup? Sebab kadang-kadang bila kita tu jawapan, kadang-kadang kita tak perasan, kita tersilap. Ada point-point kita tersilap, kita tak perasan. Jadi sekurang-kurangnya ada backup point supaya kita dapat maximum point untuk soalan ni. Okay. Jadi persoalan kat sini, to produce more food, adakah dapat markah? Tak dapat. Sebab food, memang dalam buku teks guna food. Buku teks memang guna food. Tapi bila masuk dalam exam, kita kena spesifik. Tadi juga cakap dah, spesifik. Kena letak to produce more glucose, bukan food. Okay. Memang food digunakan dalam buku teks, itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Tetapi nak selamat dalam exam, kita guna spesifik, iaitu glucose. Food yang dimasukkan ke sini ialah glucose. Macam contoh yang cikgu bagi tadi lah, iaitu chemical energy tu. Okey, kita guna perkataan glucose. Okey. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, explain the function of tissue T. 2 marks. T tadi pada xylem. Apa function of xylem? The function of xylem. To transport mineral and water. Transport mineral and water. Yes, 1 mark. Lagi satu?
Tu marks tu. Kan? From the roots to the other parts of the plant. Apa dia? From the roots to the other part of the plant such as stem and leaves. From the roots to other parts of plant, yang itu dia dalam still dalam the first function ni. Transport water and mineral from root to shoot, dia masih lagi dalam satu point yang sama lah. To give mechanical support to the plant. To give mechanical support. Okay. Give mechanical support to the plant. Adakah itu function xylem? Betul. Ya. Pertama, transport water and mineral from root to the shoot ataupun to the leaf. Sebenarnya dia punya laluan itu from root to the leaf. Dia bukan from root to the other parts of plant. Yang kalau flowworm, kalau untuk translocation tu memang from leaf to all other parts of plant. Itu beza laluan antara xylem dengan flowworm. Xylem dia from root to shoot ataupun leaf. Kalau flowworm from leaf to all other parts of plant. Itu perbezaan dia lah, dia punya laluan itu. Yang kedua ya, apa nama mechanical support. Tetapi 1 mark saja. Untuk soalan ni, jawapan ni 1 mark saja. Kalau kita kata transport water and mineral to give support to the plant, hanya dapat 1 markah. Sebab ada siapa nak bagi jawapan? Sebab apa dapat 1 markah ni? Sebab satu ayat. Satu ayat ni cuba 2 ayat ni. Transport water and mineral salt from root to leaf, titik. Kemudian yang kedua cuba kata give support to the plant, titik. Ini 2 ayat. Dua itu function. Dua-dua tu function. Ya. Betul Ismail sebab tak explain. Kita hanya state, betul. Betul Aisyah Katrina, dia suruh explain, betul. Yang ini ialah function. Kita state the function. The first function and second function. Kita kena state. Sebab tu orang kata terangkan fungsi tissue T. Explain the function of tissue T. Jadi untuk bila kata explain the function of tissue T, maksudnya function 1 mark. Function tadi 1 mark. Explanation 1 mark. Sebab ini dia aras tinggi dah. Yang kalau kita tadi kita letak transport water and mineral yang pertama, yang kedua kita kata give support ataupun give mechanical support. Itu hanyalah state the function ataupun give the function. Itu saja. Jadi kota untuk function 1 mark. Tapi satu lagi kota untuk explanation tu yang jadi 1 mark. Jadi bila kita baca betul-betul kehendak soalan, explain the function, so kita akan bagi function dan kita bagi explanation. Explanation paling senang. Transport water and mineral from root to leaf. For what? For what? For photosynthesis. So dengan letak perkataan photosynthesis kat situ, itu dah dikira sebagai explanation untuk transport water and mineral. Sebab apa? Sebab daun menggunakan water ni untuk light reaction. Ingat balik, photolysis of water. Jadi ayat sependek ini, transport water and mineral salt from root to leaf for photosynthesis, dah dapat 2 marks. Dapat 2 marks. Kalau cara jawab macam ni, give support to the plant. Give support to the plant itu function. Apa function dia? For plant to stand upwards and receive more sunlight ataupun receive sunlight pun cukup. Jadi itu dia punya explanation. Jadi untuk contoh jawapan ini ada 4 point yang memberikan markah. Yang pertama the first function, yang kedua explanation for the first function. Yang ketiga the second function dan yang keempat ialah explanation for second function. Jadi adakah perlu tulis dua-dua ni? Tak perlu juga. Tak perlu tulis dua-dua ayat ni lah maksudnya. Satu ayat pun cukup juga. Tidak ada masalah. Cuma dekat sini cikgu nak bagi faham, bila seorang tanya explain the function, maksudnya function kita bagi, explanation pun kita bagi. Okay? Jadi baru dapat 2 marks. Maksimum lah. Sebab kat sini dah ada 4 point. 2 function dengan 2 explanation. Okay. Seterusnya, SPM 2012 soalan 2B2. Dia minta lukis, draw nampak. Complete diagram 2.3 by drawing the condition of the cabbage cell after the preservation process. Dia bagi gambar macam tu. Before preservation, after preservation. Nampak tak? 2 marks. Pasal apa 2 marks?
Walaupun soalan hanya minta drawing sebab the first mark is for drawing, the second mark is for labeling. Kalau tak ada label, dapat 1 markah. Ada tak dapat dia buat label je tapi tak ada lukisan? Kita mana boleh label tanpa lukisan kan? Mesti kena ada lukisan baru tak boleh label. Jadi mustahil dia dapat label saja tapi tak ada lukisan tak lah. Cuma dia lukis, dia label. Label tu betul, lukisan tu salah. Still dapat 1 mark. Contohnya macam ni, sepatutnya sel ni dia plasmolase cell. Tapi calon dia lukis tegit sel. Dia lukis tegit sel. Tapi dia label. Dia still dapat markah untuk labeling walaupun lukisan sel tu salah. Yang tu uniknya apa nama ni marking ni. Jadi sebab tu label tu wajib untuk lukisan. Okay. So kita tengok macam mana nak buat lukisan. Lukisan pun ada tata cara dia. Pertama, bila kita lukis mesti one line. Masuk one line ni maksudnya jangan kita buat sketch. Sketch macam ni. Macam ni pen. Kita buat sketch. Tak boleh sketch. Dia mesti one line. Macam kita guna pensel, kita tarik satu one line. Itu. Okay. Dia tak boleh ada sketch. Dia tak boleh artistik. Dalam biologi, lukisan biologi tak boleh artistik. Masuk artistik tak boleh sketch. Dia tak boleh apa nama ni lorek. Kita tak boleh blacken tu. Kecuali apa nama ni nukleus. Nukleus boleh dihitamkan tapi organel tak boleh dihitamkan. Kemudian disarankan guna pensel kayu 2B. Jangan guna mechanical pencil. Sebab bila kita guna mechanical pencil, dia punya line itu terlalu halus. Ingat untuk SPM kali ni semua jawapan kita dia scan dan pemeriksa akan marking secara online. Bila dia scan, bila kita guna mechanical pencil, kita punya line itu terlalu halus. Jangan. Sebab tu guna pensel kayu 2B tu. Jangan guna pensel kayu 2B tu 70 sen je satu boleh beli. Okey? Jangan guna mechanical pencil. Pen pun sama. Bila kita jawab untuk lukisan, tak boleh guna pen. Jangan guna pen. Walaupun label. Lukisan sampai ke label guna pensel. Tapi jawapan yang untuk seorang structure, jawapan untuk seorang essay tu, ayat kita tu mesti guna pen. Jangan guna pensel pula itu. Mesti guna pen. Itu terbalik. Okay? Dan pen yang disarankan ialah pen yang dia punya mata dia adalah 0.7. 0.7. Jangan guna 0.5. 0.5 pun dia macam mechanical pencil. Dia sangat halus. Susah pemeriksa nak baca. Bila scan tu takut dia tak nampak. Jadi untuk pen guna 0.7. Untuk lukisan ni guna pensel kayu 2B. Okey. Kemudian label. Bila kita label mesti buat macam ni. Label mestilah dia punya line tu, garisan itu hanya garisan semata-mata. Dia bukan arrow. Bukan dia anak panah. Dia bukan arrow, dia adalah line semata-mata. Kita gariskan cukup. Jangan buat arrow. Sebab apa jangan buat arrow? Sebab itulah tata cara melabel. Ada dalam buku teks. Tingkatan 4, chapter 1. Memang tak boleh buat arrow. Jangan kata, skema cikgu, arrow je pun. Dia bukan persoalan skema. Itu tata cara lukisan yang ada label. Arrow ni untuk apa? Untuk schematic diagram, schematic diagram yang inherited tu. Yang satu gamet dengan satu gamet. Bila kita buat fertilization. Memang kena buat arrow. Arrow dekat mana? Daripada gamet, arrow dia jadi dekat gamet. Lupa dah. Daripada parent cell kepada gamet. Ya betul. Daripada parent cell kepada gamet, maksudnya meiosis tu mesti buat arrow, tak boleh buat line. Sebab itu semua tata cara tu. Itu semua dia punya skema dia. Skema pembinaan itu. Sama juga macam ni label. Okey. Dan pastikan line label tu menyentuh objek tu lah. Macam kes ni plasma membrane. Plasma membrane kalau line dia terlebih sikit dia jadi cytoplasm. Kalau line dia kurang dia akan jadi ruang di antara cell wall dengan plasma membrane. Jadi dia kena betul-betul menyentuh structure yang kita nak label. Sama macam vacuole, nampak tak vacuole? Cikgu labelkan dekat tengah. Kalau cikgu label dekat
dekat membrane vacuole tu, dia akan jadi tonoplast. Dia pun jadi vacuole. Dia akan jadi tonoplast. Jadi kita tarik ke dalam sikit untuk label sebagai vacuole, bukan tonoplast tu. Jadi label tu kita kena betul-betul kena tu. Sebab pemeriksa dia memang kena bersikap adil. Nampak macam skema tapi dia kena fikir, kena adil ni. Tak ada silap bagi markah je, dia kena menjawabkan akhirat tu. Pemeriksa kebanyakan memang ada fikir macam tu. Lepas tu berat pemeriksa ni, bukan senang nak jadi. Okey, 2 markah. Jadi lukisan yang betul 1 markah, label yang betul 1 markah. Nukleus tu bila kita dah hitamkan, tak perlu label. Dan jangan hitamkan the other parts of cell component. Tak boleh. Kita pergi hitamkan mitokondrian, hitamkan kloroplast, tak boleh. Hitamkan tu kita buat ni kan, lorek-lorek kan, tak boleh. Nukleus saja yang dibenarkan. Dan nukleus kalau kita hitamkan tak perlu label. Okey. Nah, label pun boleh, tidak ada masalah lah. Tapi kalau dah hitamkan tu tak perlu label lah. Sebab satu dunia tahu yang dihitamkan tu nukleus. Pergi dari negara mana pun, kita lukis sel, kita hitamkan, dia akan kata tu nukleus. Sebab itu diterima ramai. Okey. SPM 2015 soalan 3A, 3, 3B dan 3C1. Kita dah pukul 10, boleh saya teruskan lagi? Boleh teruskan sikit lagi? Okey. Masih Cikgu Safira. Kita 5 minit lagi, dalam 10-5 minit kita berhenti sekejap, nanti kita akan sambung juga soalan ni. Soalan-soalan lain pun nak kena bincang juga. Dalam slot 2 tu, saya cuba pergi dengan cepat lah. Kemudian kita akan masuk yang soalan isi. Okey, soalan 2015, kita ambilkan soalan ni dulu. 3A3, 3B dan 3C1. State 2 differences between butter and cooking oil. 2 differences. Dia minta butter dengan cooking oil. Dan dia buat dalam bentuk table. Ni nampak. Soalan structure, differences, dan dia buat siap-siap dalam bentuk table. Itu sebab tu cikgu letakkan soalan ni dalam perbincangan kita. Okey. Jadi bila dia minta 2 differences, dapat dia buatkan perkataan 2. Kalau kita bagi 3 differences, yang ketiga takkan dikira. So kita bagi the first two differences ialah saturated fat untuk butter, unsaturated fat untuk cooking oil. Jadi dapat first 1 mark lah. Untuk the second difference is butter obtained from animal, cooking oil obtained from plant. Okay. Jadi dalam jawapan ini kita bagi untuk satu row tu kita bagi satu different dan dia punya aspek dia sama. Jangan bagi aspek yang tak sama. Okay. Kemudian dalam soalan yang macam ni, berapa markah kita dapat? Kita dapat 1 saja markah. Butter obtained from animal, betul, tapi tak ada markah kat sini. Cooking oil obtained from plant, betul, tapi tak ada markah kat sini. Sebab yang ni yang situasi dia ni. Situasi di mana terjadinya jawapan kita tidak asli. Maksudnya kita ulang soalan. Dalam soalan dinyatakan kat sini. Diagram 3.1 shows 2 type of food, butter and cooking oil. Butter is obtained from animals. Nampak tak? Dalam soalan telah berikan ni, butter is obtained from animal and cooking oil is from plant. Fakta ini dah ada dalam soalan, kita copy paste dalam jawapan, sebab itu tak dapat markah. Sebab kita ulang fakta yang ada dalam soalan. Oleh itu kalau kita nak letak jawapan yang lain yang bukan dinyatakan dalam soalan. Contohnya ialah solid at room temperature untuk butter, untuk cooking oil, liquid at room temperature. Jadi itu lebih baik. Okey? Sebab kita tak ulang soalan lah. Jadi itu adalah dua markah. Okey. Untuk soalan ni kita akan sambung sekali lah dalam 10-15 minit. Cuba jawab dulu soalan ni. Sebab soalan ni yang tadi cikgu cakap ni dia panjang sikit. Dia adalah cause and effect. Soalan ini juga kita akan buat dalam perbincangan soalan essay. Bila soalan tanya an individual consume a lot of butter in his daily diet, state 1 type of disease. Dia buatkan 1 type of disease. Kita akan bagi 1 type of disease. Kalau kita bagi 2, dia still akan kira 1 mark. Dia akan the first disease. Okay. Yang tu 1 mark tu. He might suffer from and explain your answer. Explain your answer dapat berapa markah? 2 marks lah. Sebab jawapan dia pun jumlahnya adalah 3 marks. So explain, 1 type of disease 1 mark. Explain your answer 2 marks. Jadi cuba buat dulu, nanti untuk slot yang kedua nanti
sambungan untuk slot kedua nanti kita akan cikgu akan nak tengok jawapan student, nak tengok dan kita akan bincangkan. Yang ni yang akan jadi panjang, dan kita akan tengok teknik reversible tadi tu, teknik undur tadi tu. Okey. Jadi terima kasih. Cikgu serahkan balik kepada pengurusi majlis. Okay, so thank you Cikgu Izzat for the sharing. So right now we are going to have a break up until 11 o'clock. But for the students, make sure that you join sebelum 11 pagi lah. Okay, so terima kasih Cikgu Izzat. Sama. Kita akan gunakan link yang sama. Baik, Okay, link GM yang sama.